السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حامدين، الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali kita manjatkan syukur dekat hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk berbuat kebaikan. Dalam istilah satu lafaz haukalah yang manusia banyak alpa dan lupa dengan perkataan ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan, dan tidak ada daya dan upaya dalam meninggalkan kemaksiatan dan kejahatan illa billah, melainkan dengan kekuatan daripada Allah, melainkan dengan nusrah dan pertolongan daripada Allah. Ada setengah manusia, setengah golongan, mereka berpendapat mereka sihat, mereka boleh buat baik sebabkan mereka tahu mereka boleh meninggalkan kemaksiatan, disebabkan mereka ada masa lapang, mereka boleh datang ke surau dan ke masjid. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita juga lupa bahawa hidayah itu milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu hari Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, sungguhnya engkau itu tidak ada ruang untuk memberi hidayah. Kamu tidak ada ruang. Hidayah itu bukan milik engkau ya Muhammad. Man ahbabta, siapa yang orang kau sayang sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya Allah memberi hidayah pada siapa yang Allah nak. Jika Allah tidak mahu, tetap Allah tidak mahu. Jika Allah tidak menghendakinya, tetap Allah tidak akan menghendakinya. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Besarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dibincangkan oleh ulama. Mungkin dalam bulan ini ada beberapa daripada alimul alamah telah membincangkan hal yang sama. Tetapi malam ini saya nak bawa tuan-tuan, saya tak kisahkan tentang Isra' dan Mi'raj ini secara detail, tetapi apa ibrahnya? Allah nyatakan dalam Al-Quran, Maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanalladzi, yang asra, menjalankan, bi'abdihi, dengan hambanya. Kita cerita ayat kalimat yang 4 awal pada ayat surah Isra' ini. Apabila seseorang ini dia memahami bersungguh-sungguh, bila kita lihat pada ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan tasbih.
Dan kita lihat makna tasbih itu sendiri. Dan kita faham orang Arab mulazamah apabila sesuatu yang ta'ajub, sesuatu yang perkara heran, mereka akan menyatakan tasbih subhanallah. Tetapi kita lihat daripada sudut kalimat tasbih itu sendiri. Subhanallah, maha suci Allah. Apa maha suci Allah? Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat kamalat. Allah ini maha sempurna. Allah boleh buat apa yang Allah hendak. Dan kita tak boleh buat apa yang kita hendak. Allah boleh buat apa yang Allah hendak, tetapi kita tak boleh buat apa yang kita hendak. Walaupun kita berkehendak, tetapi yang memilih kehendak kita adalah Allah. Ini orang yang faham tentang betul perkataan subhana. Maha suci Allah. Kenapa kita perlu faham perkataan subhana? Sebab di ujungnya itu asra bi abdihi. Orang yang boleh faham subhana, maka dia boleh duduk tempat bi abdihi, iaitu tempat hamba Allah. Tetapi selagi dia tak faham dan dia tidak tahqiq tentang kalimat subhana, maka dia tak boleh duduk pada tempat hamba. Dia akan jadi tuan. Dia akan rasa dirinya itu segala-galanya. Tuan-tuan, Masya Allah. Allah didik kita dalam salat. Pada ayat yang kedua daripada Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Bila sebut dalam masalah tahmid, iaitu keelokan ikhtiar. Perbuatan itu menyebabkan layak untuk menerima puji. Baiknya, sempurnanya kejadian Allah, maka layak bagi Allah itu menerima puji. Maka dalam ayat Isra ini, bila kita faham tentang subhana, yang Allah itu maha sempurna, Allah itu perbuatan Allah, zatnya, af'alnya, sifatnya dan asma'nya, tidak ada satu pun yang cacat, maka ketika itu akan adanya timbul dalam perasaan seorang hamba Allah ini berkeyakinan, bertahqiq sungguh-sungguh Allah sahajalah ilahun dan rabbun. Kita boleh minta husnul khatimah, tapi siapa yang bagi kita husnul khatimah? Boleh tiap semayang Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tetapi siapa yang pilih? Begitu juga yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi meminta kepada Allah masukkan salah satu daripada dua Umar. Kenapa Allah tidak memilih Abu Jahal? Allah memilih Sayyidina Umar Ibn Khattab. Semua orang boleh minta. Tetapi kena ingat, yang memilih permintaan kita sama ada diiyakan atau ditidakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Apabila kita berpegang sedemikian, pada ketika itulah seseorang ini akan lahirnya dua sifat di dalam jiwanya, iaitu khaufan dan rajaan. Sifat takut dia dengan Allah, sifat harapnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang itu tidak mengenal arti kata subhana, dia tak kenal Tuhan. Tuan-tuan, di antara iktibar ibrah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ni menghadap ke hadrah Allah, ariftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka perjalanan yang dijalankan oleh Allah ke atas seorang hamba yang bernama Muhammadun ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk di dalam salah satu usul, dalam satu bab di dalam ilmu usul. Percaya tak percaya? Beriman tidak beriman?
Ini yang berlaku ke atas Rasulullah. Pada kita, bagaimana kita menerimanya? Semua orang tahu cerita ini. Sebab kita diulang-ulang akan cerita ini setiap tahun. Tetapi apa yang kita dapat? Bila perkara itu diulang setiap tahun, tetapi apakah faedahnya dalam diri kita yang menerima? Apakah kita ini seperti mana Abu Bakar ataupun kita seperti mana Abu Lahab? Abu Bakar apabila diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqta ya Muhammad. Benar ke ya Muhammad? Tak ada satu cerita engkau ni yang tipu ya Muhammad. Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab tidak menerimanya, memperhinakan, memperlekehkan akan apa yang diceritakan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada kita. Apakah kita juga orang yang menerimanya atau tidak menerimanya? Baik, orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membenarkan akan Rasul, membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara rahsia lailan yang terjadi pada peristiwa Isra tidak dibuat pada waktu siang. Waktu siang orang Arab boleh nampak. Mungkin orang mengatakan, orang Arab Quraisy mengatakan yang sahab. Rasulullah boleh terbang. Tapi diletakkan waktu malam. Berlakunya pada waktu malam dan semua orang tak nampak. Lalu selepas daripada ba'da sabah, maka Rasulullah menceritakan perkara yang orang lain tidak nampak. Maka ketika ini memerlukan kekuatan keimanan. Ma huwa al-iman? Al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Apakah kita ini tasdik atau tidak tasdik? Berlaku lailan pada zaman jahiliyah, Arab Quraisy pada ketika itu tidak melihat peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu keluar daripada lafaz kalam lisan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga tidak melihat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada siapa yang lihat peristiwa 8 ni, peristiwa Isra Mi'raj? Tetapi kita dikhabarkan melalui hadis, melalui lisan Rasulullah dan melalui kalam daripada Allah dalam suratul Isra. Maka ia bergantung kepada sama ada kita ini nak sadaqta ataupun kita mengatakan kadzabta. Adakah kita nak kata benar olehmu ya Muhammad ataupun kita mengatakan pembohong engkau ya Muhammad, sama seperti mana Abu Jahal dan Abu Lahab? Yang ini jadi persoalan. Baik. Selama mana kita mengingati Isra dan Mi'raj? Apa faedah yang kita dapat? Apakah kita menyamai dengan ataupun kita mengikuti itibak seperti mana itibaknya Abu Bakar As-Siddiq? Sama tak kita ikut? Tempat kita, negara kita, tuan-tuan, Masya Allah. Saya bercakap di masjid-masjid yang lain. Orang hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang marah. Semua orang marah. Dan saya tanya, kenapa marah? Yang kata sayang Ustaz dengan Rasulullah. Baik. Kita kalau sayang harta, kita buat apa tuan-tuan? Kita kalau sayang harta, kita akan simpan, kita akan jaga, kita akan pelihara harta tersebut. Maka Rasulullah sebut, taraktu fikum amraini lan tadillu abada lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Kalau kita mengatakan kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak sunnah Sayyidina Rasul yang kita telah jaga dan yang kita telah pelihara. Seperti mana kita memelihara harta kita yang kita sayang.
Sebab itu di akhirat besok, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baik. Datang persoalan. Kenapa sekarang kita marah? Dulu kita tak marah. Apakah dulu tidak ada orang yang menghina Rasulullah? Ada, itu cuma berbeza. 20 tahun dulu yang menghina Rasulullah SAW di kalangan orang Islam. Sekarang yang menghina Rasulullah SAW di kalangan non-Muslim, yaitu kafir. Terjadi 20 tahun yang dulu, yang mana yang menghina, yang mengkutuk tubuh badan Rasulullah SAW di kalangan orang Islam. Mengutuk janggut Nabi, mengutuk tubuh Nabi, mengutuk pakaian Nabi. Mereka ini, golongan ini di kalangan Muslim yang mengaku Islam, bandnya Islam. Tapi tak ada siapa yang marah ketika itu. Tidak ada report polis yang dibuat ketika itu. Tidak ada demonstrasi yang dibuat pada ketika itu. Sebab yang itu adalah Muslim. Yang ni adalah non-Muslim. Tidak menjadi permasalahan dalam isu ini. Tetapi, apakah yang terjadi daripada kita kalau kita menyayangi Rasulullah SAW seperti mana kita menyayangi harta kita? Apakah tindakan yang kita buat itu sama atau tidak sama? Jika tidak sama, samalah seperti mana Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sayang Rasulullah SAW, tetapi apabila dibakar Nabi, maka ia cuba untuk membunuh Nabi SAW, cuba untuk merosakkan Islam. Mana? Ini kisah, tuan-tuan. Dan kita bukan duduk satu zaman yang awalin. Kita duduk satu zaman yang mutaakhirin. Kenapa saya katakan demikian? Tuan-tuan tahu apa yang terjadi di Makkah dan Madinah? Tuan-tuan pergi umrah boleh kata setiap tahun. Tuan-tuan apa yang tuan-tuan nampak di Makkah dan Madinah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu telah terjadi. Padang pasir yang tandus telah subur. Bahkan perjalanan daripada Mekah dan Madinah, ada satu kawasan seolah-olah adanya hutan simpan. Kalau tempat kita hutan simpan kayu bakau, tuan-tuan. Maka tidak mustahil apabila banyaknya tumbuh-tumbuhan, maka akan adanya serangga yang bernama belalang dan cengkerik. Dan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW apabila hampir saja qiyamah, padang pasir yang tandus itu akan subur, kata Rasulullah SAW, dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Maka tanda qiyamah yang disebut oleh Nabi SAW adalah alamatul qiyamatul sughra, bukan kubra, tuan-tuan. Alamat kiamat yang kecil, yang terakhir, yang disebut oleh Nabi telah berlaku zaman ini, maka apabila selesai keseluruhan alamatul qiyamatul sughra, maka kita menanti akan alamat qiyamatul kubra. Tetapi kita masih dalam keadaan yang sama. Kita masih dalam keadaan yang sama, duduk tempat yang sama, amalan yang sama, perangai yang sama. Apakah kita boleh ini masuk dalam syurga Allah? Tuan-tuan, Masya Allah. Dalam cerita Isra' Mi'raj ini, ada beberapa perkara. Adanya satu makhluk yang mungkin orang lupa, iaitu Iblis. Iblis ini, tuan-tuan, adalah di antara makhluk yang berada di dalam jannah Allah. Baik, tuan-tuan. Iblis ini duduk dalam syurga ribuan tahun, ratusan ribu tahun. Tetapi ia dikeluarkan oleh Allah kerana satu sifat, iaitu kibir. Iblis ini sombong dengan Allah, lalu Iblis ini dikeluarkan daripada syurga. Persoalannya, kita yang tak masuk syurga, jika sombong boleh masuk atau tidak?
Yang telah masuk syurga, sombong dikeluarkan. Kita yang belum masuk, ada kibir. Boleh masuk. Makhluk yang ada di dalam syurga, lalu dia ada sifat sombong. Lalu Allah keluarkan orang sombong daripada syurga. Baik. Kita belum masuk syurga, tapi kita dah sombong. Bolehkah kita masuk? Yang duduk dalam, sombong dikeluarkan. Yang kat luar, kalau sombong boleh ke masuk? Maka fikir. Baik. Saya tak sombong, Ustaz. Kita buat kira-kira. Dalam 1 tahun, kita mengumpat seorang. Baik. Saya tak nak kira umur tuan-tuan, saya kira umur saya. Umur saya 50 tahun sekarang. Saya lahir 1969. Tolak akil balik 15 tahun katakan. Maka bakinya ada 35 tahun. Baik. Kita mengumpat setahun seorang. Kita mengumpat orang ni, kita mengumpat jiran, kita mengumpat setahun seorang, jangan banyak. Kita orang soleh. Orang soleh ini dia mengumpat setahun seorang. Baik. Kalau setahun seorang bermakna kita ada 35 orang. Umur 50 tahun, saya telah mengumpat 35 orang. Baik. Lalu kita samakan, puratakan umur yang kita umpat seramai 35 orang 40 tahun. 35, 40 tahun kali dengan 35, berapa agak-agak tuan-tuan? Kita jangan letak 35, kita letak 30, susah nak kira. 40 tahun kali dengan 30. Berapa tuan-tuan? Berapa? Bukan 1.2 juta tahun ke? 40 tahun. Maknanya 100,000 20 tahun. 100,000 40 tahun tak kali 30 40 orang 40 tahun. Kalau 3 orang, 2 orang dah 80 tahun. Kalau 3 orang dah 120 tahun. 3 orang. Kalau 3 orang 40 tahun kali dengan 30 orang. 1,200. 1,200 tahun. Baik. Maknanya 1,200 tahun. Kita hidup berapa tahun? Kalau 1 setahun seorang. Kalau setahun 10 orang. Kalau setahun 10 orang, bermakna dosa orang tu kita ambil. Yang kita semayang sunat ni, yang kita puasa Syakban ni, yang kita puasa Rejab ni, kita bagi semua kat dia. Jadi yang tinggal dekat kita adalah tapi kita tak rasa dosa kan? Kita tak ada rasa pun. Sebab mengumpat sampai sekarang tak berhenti lagi. Mengumpat tak berhenti lagi. Sebab apa? Sebab kita sombong. Iblis ni tuan-tuan, bila dia sombong, dia tak nak sujud dengan Nabi Adam AS. Tu satu. Kedua, dia tak nak mengaku yang dia buat silap. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh ia bertaubat, lalu iblis ni tak mahu bertaubat. Maka ketika itulah, maka dengan dia tidak mahu mengakukan kesilapannya kepada Allah, lalu maka dia mengambil jalan pintas, biarlah aku jadi ahlun nar. Baik. Maka peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan, Masya Allah,
Allah sahaja yang boleh menjalankan hamba-Nya mengikut kehendaknya. Kita safar tak tuan-tuan? Kita Isra' juga. Daripada alam roh, alam rahim, alam dunia. Ni, semua ni. Dengan saya, kita nak pergi satu alam lagi namanya alamul barzakh. Tuan-tuan, kita ni sik-sik kubur belaka ni tuan-tuan. Saya pun sik-sik kubur, tuan-tuan pun sik-sik kubur. Ke lama lagi nak mati? Ke ada lagi 40 tahun? Tak ada dah. Mana ada dah tuan-tuan. Tapi apa kita nak bawa menemui Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal Isra' Nabi, Masya Allah. Ibrahnya Nabi ada sahib, ada berkawan, ada kenderaan. Yang ni yang disebut oleh Syekh Hussein Nasir Ibn Muhammad Tab Al-Mas'udi. Apa kata Syekh Hussein Nasir? Orang yang nak berjalan kepada Allah, yang pertamanya, kenalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa berani mengatakan bahawa Rasulullah ini kotor? Ada tak? Dalam surau kita, jamaah kita mengatakan Rasulullah jiwa dia kotor. Cuba angkat tangan ni. Jadi apa kena cuci? Maka sebagian ulama menyatakan berdasarkan akan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidak kami utus olehmu ya Muhammad illa melainkan rahmat bagi seluruh alam. Maka dalam usul apa di alam? Tiap-tiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makhluk ini nama di alam. Termasuk iblis. Maka dicuci ruang itu, maka dibuang akan rahmat untuk iblis. Maka tak ada rahmat pada iblis. Bukan Nabi kotor. Yang kotor kita tuan-tuan. Kita yang kotor. Mengumpat tak berhenti. Semayang malam tak boleh istiqamah. Zikir tak boleh banyak. Walhal bukan kena bayar pun. Kita nak zikir ni tak kena bayar pun tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah tak kena bayar pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak kena bayar pun. Astaghfirullahalazim tak kena bayar pun. Kita baca Quran tak kena bayar pun. Betul kata ulama, bodohnya manusia ini. Dia masyhur dengan benda yang selalu menggelisahkannya, tapi dia lari daripada yang menenangkannya. Siapa yang gelisahkan kita tuan-tuan daripada dulu sampai sekarang? Pertama, makhluk. Kita kisahkan orang keliling kita sehingga kita fikir benda yang menggelisahkan kita daripada muda sampai sekarang. Pertama. Yang kedua, perkara keduniaan. Termasuklah harta dan sebagainya. Tetapi ada yang tidak menggelisahkan kita. Siapa? Allah. Kenapa kita lari daripada Allah? Kenapa kita tak nak dekat dengan Allah? Tuan-tuan, takutkan makhluk, orang akan lari. Takut orang pukul kita, kita lari. Takutkan binatang buas, kita lari. Tetapi takutkan Allah, takarrub. Persoalan, apakah aku ini semakin dekat dengan Allah ataupun tidak? Aku ni makin dekat tak? Maksud kata makin dekat, kalau dulu salat 2 rakaat, aku boleh tak jadikan 4? Ni makin dekat. Kalau dulu aku tak ada zikir, aku tak bertasbih, aku tak istighfar, aku masih boleh guna mulut aku ni untuk engkau ya Allah, maka ni nama takarrub. Tapi kalau dari dulu macam ni juga, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, ini cerita, saya selalu bawa cerita akhirat. Cerita nak balik sana.
Cerita dalam dunia ini telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni telah diceritakan oleh Rasulullah. Dah siap. 1400 tahun telah disiap cerita itu, perkara itu telah disiapkan. Telah dibagi tahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita tahqiq atau kita tidak tahqiq. Baik. Maka kita semua isra. Siapa yang boleh akur berjalan kepada Allah? Mestinya seorang hamba. Maka seorang hamba Allah, dia akan berjalan mengikut kehendak Allah. Macam Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa? Jibril kata bagian. Di sini kau kena singgah ya Muhammad. Rasulullah tak banyak cakap. Kenapa Rasulullah tak banyak cakap? Sebab sifat seorang hamba itu taat. Kita banyak protes. Sebab itu, Isra' dan Mi'raj itu tak ada jadi apa-apa atas kita. Sebab kita banyak protes. Zaman ini tuan-tuan, yang Nabi sebut zaman fitnah. Tuan-tuan tengok sekeliling kita. Saya tak payah bercerita dengan tuan-tuan. Tuan-tuan lagi hebat. Tuan-tuan media masa lagi cepat. Apa yang berlaku sekarang? Tuan-tuan, Masya Allah. Dulu tuan-tuan pernah tengok tak orang yang berjoget dandut? Tak pernah. Dulu tuan-tuan pernah jumpa orang yang pakai niqab pergi tengok wayang? Tak pernah. Tak pernah tuan-tuan. Dulu tuan-tuan pernah jumpa orang makin mengaji makin jahat? Tuan-tuan pernah jumpa tak? Makin mengaji makin jahat. Makin mengaji makin jahat. Tak pernah. Dulu orang yang mengaji makin baik. Makin kenal Allah makin baik. Makin diisi ilmu makin baik. Sekarang makin jahat. Pasal apa makin jahat? Sebab Nabi sebut, apabila hampir nak kiamat, ilmu ni diangkat oleh Allah. Ustaz, tengok. Penceramah banyak daripada surau. Dulu kita nak cari ustaz susah. Sekarang nak cari ustaz senang. Nak cari penceramah senang. Nabi dah sebut, apabila sampainya qiyamah, qalilul ulama wa kathirul khutaba. Tapi apa kita dapat? Dulu kita tarbiyah di guru kita jadi orang. Guru kata jangan hasad, kita semua baik. Guru kata ni sampai bulan Rejab, baca tasbih, baca istighfar, kita ikut. Sekarang, amalan senang dapat, tapi susah nak beramal. Dulu, amalan susah dapat, tapi senang beramal. Tuan-tuan nak cari amalan apa? Tuan-tuan cari dalam Google sekarang. Al-Sahibu Samah. Al-Googleon. Tuan-tuan nak ilmu apa? Tuan-tuan cari. Nak doa apa? Tuan-tuan cari. Tuan-tuan nak hadis apa? Cari. Tetapi boleh atau tidak kita beramal? Kenapa ilmu kita semakin banyak, tetapi kita tidak dekat dengan Allah? Apa yang disebut oleh Rasulullah benar. Iaitu barakah ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu pada zahirnya tidak diangkat, tetapi hakikat ilmu itu diangkat oleh Allah. Maka makin mengaji makin jahat, makin mengaji makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh dengan Allah. Tuan-tuan, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, ilmu ni ibarat pokok dan buah dia amalan. Dan buah pada amalan itu seronok beramal. Amalan ini ada buah dia. Dan buah pada amalan itu seronok di dalam beramal. Itu orang yang bersih, yang taat dengan Allah, mereka seronok beramal.
dengan Islam ini seronok, takarub dengan Allah, hampir dengan Allah. Allah ya Karim. Tuan yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, Subhanallazi asra bi'abdihi. Kita bincang pasal abdun. Siapa hamba Allah? Kita ada tak sifat hamba Allah ni tuan-tuan? Maka ulama susun. Hamba Allah yang pertama iaitu seseorang yang benar-benar imannya tahqiq dengan Allah. Orang ini benar-benar percaya dengan Allah. Bila dia percaya dengan Allah, apa yang Allah datangkan dia percaya. Isra' Mi'raj ke, Al-Quran ke, Islam ke, sebab itu semua datang daripada Allah. Kita duduk tak tempat abdun ataupun kita lawan Allah. Tuan-tuan, dalam dunia tak apa, boleh lepas. Tapi besok ke akhirat tak ada seorang pun boleh lepas. Dalam dunia kita boleh buat ikut suka kita, tetapi dekat akhirat esok kita tak boleh buat ikut suka kita sebab kita kena ikut suka Allah. Kalau aku sukakan kamu, kamu aman. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang aman di dalam dunia, besok dia akan sengsara di akhirat. Tapi siapa yang sengsara, susah payah di dalam dunia, besok dia akan aman di akhirat. Dalam dunia kita boleh buat ikut suka kita. Tetapi bila kau dah sampai bertemu dengan aku kelak, kau kena ikut suka. Aku nak seksa kau, aku nak azab kau, aku nak susahkan kau, mengikut kehendak aku dan hukum aku. Ketika itu kau tak boleh protes aku. Kau tak boleh protes aku. Tuan-tuan, kenapa setiap hari Jumaat kita disunatkan sujud sajadah dengan membaca Alif Lam Mim sajadah? Kenapa tidak dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq? Dengan Al-Iqra' sudah. Ayat yang terakhir wasjud waqtarib. Sujud. Setiap minggu kita diingatkan pasal Allah, pasal siapa kita. Tuan-tuan tengok dalam ayat surah Sajadah Alif Lam Mim Sajadah, ayat yang awal, Allah cerita siapa aku. Yang jadikan kau ni aku, yang tadbirkan bumi ni aku. Yang jadikan bumi ni aku, yang ni aku punya. Faham tak faham, kata Allah. Setiap minggu aku bagi ingat. Kemudian kau kena ingat, engkau tu dijadikan daripada apa? Mimma immahin. Air yang mani yang hina, yang orang semua tak nak. Tapi engkau lalai, kata Allah. Setiap minggu aku ingatkan. Tapi engkau lalai. Mana Allah Ta'ala kata engkau lalai? Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Engkau lupa yang akan besok terjadi satu pertemuan dengan aku, kata Allah. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, kata Allah. Orang yang beriman saja, tuan-tuan. Kata Allah sebut di dalam ayat sujud, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bahawasanya orang yang beriman dengan ayat kami. Orang yang beriman dengan ayat kami, bila disebutkan ayat kami, apa kata Allah? Kharru. Dia bersegera. Sujada, taat dengan Allah. Patuh dengan Allah. Tunduk dengan Allah. Akur dengan Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dia bertasbih dengan Allah. Takarub dengan Allah. Tapi siapa yang orang boleh buat?
Allah sebut pada ayat ujung, wahum la yastakbirun. Orang yang boleh buat ini mereka yang tak sombong dengan aku, kata Allah. Tapi kalau kita sombong dengan Allah, kita buat tak peduli. Tak apalah, cukuplah. Aku ahli syurga. Confirm lah aku ahli syurga. Dah confirm. Mana tak aku ahli syurga? Aku buat haji tiap-tiap tahun, buat umrah. Ramadannya aku pergi umrah. Aku umrah Ramadan sebulan. Jangan main-main. Sebulan duduk Mekah, baik. Pahala banyak. Tuan-tuan, iblis dalam syurga. Iblis dalam syurga tak? Iblis dalam syurga. Bukan luar syurga, dalam syurga. Allah keluarkan. Yang kedua, sifat hamba Allah, iaitu mencintai Allah dengan sepenuh roh dan hati. Sayang Allah. Tuan-tuan, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang yang sayangkan Allah, dia akan buat apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita 8.40 ni tuan-tuan, insya-Allah. Bab mengaji tak boleh lama-lama, mengumpat insya-Allah. Tuan-tuan, majlis ilmu ini adalah majlis Allah. Kalau dalam dunia pun kita tak suka dengan duduk bersama dengan majlis Allah, apakah ada habuan kita duduk di dalam jannah Allah? Allah tanya, baik. Dalam ayat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ayat terakhir. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Semua nikmat besok aku akan tanya. Tuan-tuan, semua benda kita minta dengan Allah, Allah bagi. Tapi apa kita bagi Allah? Engkau sakit, kau minta dengan aku sihat. Hantar surat dengan surau seksyen 8, tolong doakan saya akan buat operation bypass. Haji ini tengah stroke, tolong doakan. Haji ini masuk hospital, tolong doakan. Engkau sakit, engkau minta dengan aku, lalu aku sihatkan, kata Allah. Tapi lepas kau sihat, kau bagi apa kat aku? Kau tak ada harta, kau tak ada duit, kau minta dengan aku. Hari-hari kita minta dengan Allah. Ya Allah, luaskan rezeki kami. Ya Allah, bagi kami rezeki yang halal. Aku bagi engkau rezeki, mana untuk aku? Sebab, summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ayat yang awal tu kena tengok. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dulu, engkau cakap engkau sibuk dengan kerja. Sekarang, kau dah tak kerja. Aku bagi kau masa lapang. Mana kau bagi aku? Mana kau bagi aku? Apa yang kau bagi aku? Apa yang kau bagi aku? Allah tanya, bukan Allah tak tanya. Allah akan tanya setiap nikmat yang aku bagi. Setiap. Allah tidak pernah lupa. Tuan-tuan, fitrah manusia, dia selalu lupa jahat yang dia buat, tetapi dia takkan lupa baik yang dia buat.
10 tahun kita buat baik dengan orang, 10 tahun dulu kita pernah buat baik dengan orang. Kita ingat, orang ni aku pernah tolong. Tuan-tuan, 10 tahun dulu kita buat jahat dengan orang, kita ingat tak? Allah tak pernah lupa. Dan Allah ingat. Allah akan ingat semua yang kita buat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di antara dosa kita dengan orang, iaitu dosa yang bertangguh. Dosa kita dengan Allah, kita dulu tinggal semayang, kita minta ampun. Tapi macam mana dosa kita dengan orang? Kita khianat dengan orang, kita naik orang, kita ambil barang orang, kita mengumpat orang. Dosa ni, selagi orang tu tak ampunkan, kita tak lepas, tuan-tuan. Ini bukan cerita sini. Ini cerita sana. Lepas itu dalam hadis, Nabi kalau baca surah A'la, jarang Nabi tak nangis. Sampai pada ayat, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Nangis Nabi. Kita tak ada rasa apa-apa pun. Sebab kita tahu ada akhirat. Tapi seolah-olah kita tak yakin apa yang disebut oleh Nabi itu benar. Ketiga, sentiasa berasa takut dan harap dengan Allah. Kenapa rasa takut? Apa yang aku buat ni, belum tentu aku boleh masuk syurga. Sebab baik yang aku buat sikit nak dibandingkan jahat yang aku buat. Baik yang aku buat ni sikit daripada jahat yang aku buat ni terlalu banyak. Belum isteri dakwa kita, belum anak dakwa kita, belum jiran dakwa kita. Belum dosa-dosa kita yang lain. Kemudian, Masya Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu Nabi kata, barakahnya seseorang itu apabila umurnya bertambah, ibadatnya bertambah. Umur dia naik, ibadatnya naik. Tapi kalau umurnya naik, ibadat dia macam tu juga. Tuan-tuan, fikir-fikir, jaga-jaga, hati-hati. Bukan saya cakap. Yang cakap ni Nabi. Nabi bagi pesan. Saya sampaikan pesan Nabi. Tapi kalau kita nak senang-senang macam ni, nak rehat-rehat, lepas sembahyang maghrib, kita duduk luar, masih sembang lagi, macam 10 tahun yang dulu, Allahu ya Karim. 10 tahun dulu, kita datang surau, lepas sembahyang maghrib, duduk di luar, sembang juga, sekarang pun sembang juga, Allah ya Karim. Macam mana kita nak balik? Ini cerita nak balik rumah tuan-tuan yang ada di Shah Alam, harga juta tuan-tuan tak bawa balik. Yang kita nak fikir, apakah aku telah siapkan rumah aku di jannah Allah? Apakah aku dah banner rumah ni? Tuan-tuan, cerita ni semua sama je. Sama je ceritanya. Yakin tak yakin ya. Yakin dengan tidak yakin dengan Allah. Baik. Kemudian saya pendekkan 8.50, Masya Allah. Itulah Nabi kata besok akhir zaman orang akan mati terkejut. Sekarang dah 3 Syaban. Betapa cepatnya peredaran masa ini. Tadi kita nak jumpa Ramadan. Saya tak datang surau tuan-tuan yang hampir dekat 2 tahun nanti. Tapi 2 tahun sekejap kan? Begitulah besok kita mati, kita akan terkejut. Aku dah mati? Aku dah mati ke? Sebab kita buat benda yang sama. Kita buat benda yang sama sehingga kan benar apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran.
Ya. Benar, benar. Memang benar. Sama ada kita beriman atau tidak beriman, kena tanya diri kita. Kemudian, Masya Allah, orang yang sebagai hamba Allah, maka dia sentiasa berzikir, mengingati Allah, bertaubat tak berhenti. Kenapa kita kena taubat tak berhenti? Sebab kita buat dosa tak berhenti. Saya baru ni pergi di satu surau, tuan-tuan, di daerah Lembah Kelang. Ada satu hamba Allah mengadu dengan saya, Ustaz. Saya nak tanya Ustaz boleh? Boleh. Saya ada jiran, Ustaz. Kami berselisih disebabkan sebatang pokok yang ditanam di depan rumah. Dan pokok itu telah tumbang menghempap kereta anak saya. Waktu itu, Ustaz, jiran sebelah saya yang tanam pokok itu tak keluar langsung. Dan tidak minta maaf langsung, Ustaz. Saya nak tanya, jiran saya tu, Ustaz, anaknya 3 orang hafaz Quran. Orang dia tak pernah tinggal sembahyang jamaah. Macam mana Ustaz hukum ni? Saya kata satu je. Nabi kata, kalau kau nak tahu kau ni ahli syurga tak ahli syurga, yang pertama kau tanya isteri kau. Yang kedua kau tanya anak-anak kau. Yang ketiga Nabi kata kau tanya jiran kau. Jika ada persoalan, maka kita tak boleh menjadi ahli syurga Allah. Tuan-tuan, syurga ni mahal. Syurga bukan murah. Nabi tunjukkan kita jalan syurga bukan dengan jalan senang-senang. Bukan dengan jalan senang-senang. Nabi kena racun. Kita ada kena racun. Nabi mati meninggal anak-anaknya yang tinggal Fatimatul Zahra. Kita anak-anak kita meninggal dalam menegakkan Islam. Harta Nabi habis. Satu hari Siti Khadijah menangis teresak-esak di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Khadijah, "Wahai Khadijah, wahai isteriku, engkau menyesal ke kahwin dengan aku?" kata Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, "Wahai Khadijah, kenapa engkau nangis? Kau menyesal ke kahwin dengan aku? Sebab engkau dulu kaya. Sekarang kau dah tak ada apa dah. Kau dah kosong." Apa kata Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, aku menangis sebab bukan aku menyesal sebab harta aku habis. Tapi aku fikir, besok kalau aku mati, kalau tulang-tulang aku kau boleh jual, kau jual lah ya Rasulullah untuk menegakkan agama kau." Apa yang kita habis? Apa pengorbanan kita agak-agak? Besok Allah tanya. Nabi tinggalkan kat kita dan Allah telah sempurnakan. Mana dalil dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai habis. Betul tak? Kita yang rosakkan. Aku dah tinggalkan kau, benda ni dah sempurna, yang rosakkan kau. Yang rosakkan kita. Dah sempurna, aku tinggalkan dah sempurna. Wa atmamtu alaikum. Yang rosakkan kita yang rosakkan. Rasulullah dah tunjuk, tapi kita yang rosakkan. Sebab apa? Sebab kita tak nak ikut Nabi, kita tak nak ikut Allah. Baik. Sikit lagi. Kenapa saya cakap sikit lagi? Ada satu tempat tuan-tuan, saya mengajar di Lembah Kelang. Sampai dekat pukul 9, ada satu hamba Allah bangun, cakap tunjuk dengan saya. Saya terus tutup, Assalamualaikum, dengan lafaz salam, lalu saya balik terus. Saya start kereta, saya tak salat syak, terus balik. Saya kata, dulu orang jaga adab dengan guru. Sekarang, tak. Sebab apa? Sebab orang rasa, alah,
Sahabat dengan Rasulullah macam mana? Kita dulu dengan guru kita macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tak masa tuan-tuan mengaji Quran dulu, tuan-tuan pelekehkan guru Quran, tuan-tuan? Pasal apa kita tak pelekehkan? Kenapa sekarang kita pelekehkan orang lain? Maknanya, yang rosak bukan kita. Kita dah duduk zaman ni nama zaman dia rosak. Bila masa tu dah rosak, orang akan jadi rosak. Itu saya cakap, orang sekarang makin mengaji, makin jahat. Bukan makin mengaji, makin baik. Makin mengaji, makin jahat. Makin mengaji, makin jahat. Makin mengaji. Tuan-tuan, kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, nangis saya. Fikirkan tentang alam ini dalam keadaan masyarakat sekarang. Na'udzubillah. Baru ni tuan-tuan, Masya Allah, ada sesahabat mesej saya. Orang guna nama saya, tuan-tuan. Ni nombor telefon, mesej semua orang. Ni Ustaz Ahmad Rizam. Kereta kat bengkel, kurang duit RM2,000. Boleh bank in tak? Orang mesej saya, Ustaz kat mana Ustaz? Saya kat rumah, tengah tidur. Macam mana Ustaz lah ada dekat seberang Prime lah? Bukan seorang kena, ramai yang kena mesej tu, tuan-tuan. Atas nama saya. Dia kata, Ustaz, apa tindakan Ustaz? Tindakan saya tidak ada apa-apa. Berserah dengan Allah. Ufawidu amri ilallah. Yang jaga kita Allah. Yang jaga fitnah juga Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita, wa la yanfa'un dzal jaddi minkal. Kita ada Allah. Allah jaga kita. Kalau Allah nak manfaat, tetap Allah bagi manfaat. Kalau Allah nak bagi mudarat, tetap Allah bagi mudarat. Walaupun satu dunia orang yang kawal kita tetap mati. Mana dia, tuan-tuan? Tuan-tuan, baru ni berlaku pembunuhan beramai-ramai di masjid New Zealand. Baik. Saya nak cerita yang Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ini. Dikait dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita, salah seorang yang syahid itu adalah rakyat Syria. Seorang ayah dan seorang anak laki-laki. Isterinya berkata, kami pindah ke New Zealand untuk supaya kami dapat tinggal di tempat yang aman. Tidak berlakunya peperangan. Tak mati ditembak. Tetapi siapa yang boleh menyanggah melawan takdir Allah? Engkau telah aku takdirkan mati dibunuh. Tetapi tidak di Syria. Walaupun kau lari ke New Zealand, kau tetap mati dibunuh. Maka suaminya ditembak bersama anak laki-lakinya. Syahid tetap syahid tidak, tuan-tuan? Di Syria juga kalau dia mati syahid. Di New Zealand juga kalau dia mati syahid. Aku telah tentukan kau syahid. Yang kita fikirkan, aku ni mati macam mana? Mungkinkah aku mati stroke setahun tak semayang? Allah boleh buat tak? Sekarang kita datang masjid, Allah strokekan kita, kita terlantar tak semayang setahun, tuan-tuan, mati dalam keadaan tinggal salat. Allah boleh buat. Kalau aku nak hinakan kau, aku hinakan kau. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Aku ada duit. Aku boleh pergi mana-mana hospital. Tapi kalau Allah Ta'ala, aku tak mau baikkan kamu, kata Allah. Tetap, aku tidak akan baikkan kamu, kata Allah. Kau jangan sombong dengan aku. Kerana kau tahu aku cipta. Harta yang ada pada kau, aku bagi. Pangkat yang ada pada engkau, aku bagi, aku boleh tarik balik. Jangan risau. Sihat yang ada pada engkau, aku bagi, aku boleh tarik balik. Sebab itu kata Ibnu Athaillah Askandariyah, kalau kita tak mahu ingat Allah, maka Allah mendatangkan satu asbab untuk kita ingat dia. Kita lawan Allah. Tak nak ingat Allah.
Allah jadikan satu sebab untuk kita boleh dekat kepada Allah. Baik, yang terakhir, banyak lagi. Tapi sebab dah pukul 9. Orang cakap macam tu, ngaji tak boleh lama Ustaz, kami orang tua. Kami tak larat. Dengan Allah tak larat, tapi dengan dunia larat. Boleh, kita dengan Allah memang kita tak larat. Mana ada orang larat dengan Allah, tuan-tuan? Kita berada dalam masjid sejam, seolah-olah dah 10 jam. Kita tengok Quran 1 jam, Allah. Kita tengok WhatsApp, insya-Allah. Kita sembang dah puluh tahun. Kita zikir berapa tahun? Kita sembang dengan kawan kita, benda yang sama pun. Apa yang kita sembang? Benda sama. Dari muda sampai sekarang, kawan yang kita sembang ni, kita punya partnership. Kan kita kan ada partnership. Surau pun ada partnership kan. Duduk sama-sama dengan kawan. Kalau bukan kawan, tak nak duduk. Islam ke ni? Nabi ajar ke ni? Tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang putuskan silah, kau telah putuskan hubungan kau dengan aku. Rahim tu daripada sifat aku, kata Allah. Kalau kau tak nak tegur siapa, kau putuskan hubungan, kau telah putuskan hubungan kau dengan aku, bukan dengan dia saja. Sebab rahim tu daripada sifat aku, kata Allah. Tuan-tuan, orang yang memutuskan silaturahim dalam dosa selama-lama, selama mana dia tak hubungkan. Ini cakap Nabi, tuan-tuan. Kita nak percaya, percaya. Kita tak nak percaya, sudah. Orang yang putuskan silaturahim selama mana ia tidak menghubungkan, selama itu dalam dosa. Ini kata Nabi macam tu. Kalau kita rasa kita nak percaya cakap Nabi, kita hubungkan. Kalau kita tak nak percaya, kita putuskan. Sebab besok tempat kita tak ada peluang dalam jannah Allah. Saya cakap ni sebab bukan semua orang duduk dalam dunia akan kekal abadan abada khalidina fiha. Tetapi kita semua akan berpindah. Yang mana satu negeri yang abadan abada, kekal selama-lama. Kekal selama-lama. Tak ada tempat lain nak. Maka tentang yang terakhir, iaitu orang yang sentiasa berharap dengan rahmat Allah dan orang ini tak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Yang terakhir. Seorang hamba Allah, dia takkan putus asa dengan rahmat Allah. Takkan putus asa. Dia takkan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang jaga Allah, Allah akan jaga dia. Nabi kata jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Nanti Allah akan tinggalkan kamu. Jangan tinggalkan Allah. Tuan-tuan, sebanyak mana pun tempat, sebanyak mana pun apa yang kita perolehi, tetapi kita tak boleh tinggalkan Allah. Allah sebenarnya nak suruh kita jadi orang baik. Kita jadi orang berilmu, jadilah orang baik. Jadi orang yang berpangkat, jadilah orang baik. Jadi orang berharta, jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Sebab Allah sebut dalam surah Al-As, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kalau kau nak buat amal baik, kau kena beriman. Lepas tu kalau orang kafir buat benda baik, aku tak terima. Sebab nak buat baik, kena amanu. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Kalau kau tak beriman, kau buatlah baik. Kau takkan dapat penerimaan daripada aku. Dan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri.
Orang beriman dia akan pesan pada benda baik. Dia akan ajak orang balik dengan Allah. Tuan-tuan, ilmu banyak tak pakai kalau kita tak boleh balik dengan dia. Ilmu ni bukan sekadar hujah, bukan sekadar hikayat. Ilmu yang ada pada kita ni, kita nak balik jumpa dia. Kita nak balik jumpa dia. Kita nak bawa apa yang kita tahu supaya menjadi asbab untuk kita boleh jumpa Allah. Macam Isra Mi'raj. Tengok Nabi. Nabi Allah jumpakan. Dengan Nabi-Nabi yang lain. Didoakan. Tuan-tuan, kita bukan hebat tak hebat. Tapi kalau kita sentiasa diri kita hebat, ingatlah bahawa ada orang yang lebih hebat, ada makhluk yang lebih hebat daripada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan doa ini pernah saya bagi dengan tuan-tuan. Tapi yang saya katakan, amalan senang. Tapi siapa yang Allah pilih untuk beramal? Sebab sempena dengan kita cerita pasal Isra Mi'raj bersalat. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan di tempat lain, selalu saya cerita sebab dah 2 tahun saya tak kemari. Jadi satu hari sahabat baca doa ini sebelum dia nak salat. Sebelum dia takbiratul ihram, ada seorang sahabat baca doa ni. Lalu Masya Allah, selepas daripada solat, maka Nabi bertanya, siapa yang membaca doa ini? Maka kata sahabat itu, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, jika benar engkau membacanya, maka engkau akan mati sebagai seorang yang mati syahid. Dan kuda yang kau tunggang itu juga akan mati dalam perang fisabilillah. Tentang boleh rujuk hadis ni dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam Syarah An-Nawawi, dalam kitab Azkar. Tetap boleh rujuk. Saya bukan orang pandai. Saya bukan macam ustaz-ustaz yang lain. Ada master, ada PhD. Saya ngaji dengan tutup guru lama je. Tutup guru lama. Jadi ilmu kita ni tak sehebat lah. Baik. Memang tak ada ilmu pun. Saya akan baca 3 kali, tuan-tuan dengar. Nabi kata siapa yang bacanya, maka dikurniakan akan mati syahid. Tuan-tuan bukan senang orang yang dapat doa Nabi. Dan tak semua orang akan dapat doa Nabi. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Bila nak baca? Sebelum daripada takbiratul ihram. Sebelum kita nak takbir, baca doa ni. Orang yang mengistiqamahkan dan membaca doa ni, maka dia termasuk dalam orang yang mendapat doa daripada Nabi SAW. Doa saya tak mustajabah. Doa Rasulullah la hijabalah. Tidak ada hijab baginya. Jadi tuan-tuan, kita ni orang yang perlu bersyukur dengan Allah. Sebab banyak ruang dan peluang rahmah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf. Allahumma ya Allah, ayat ini berikan kepada aku afdala sebaik-baik perkara tu'ti yang telah kau datangkan ibadaka salihin kepada orang-orang yang saleh.
Mana cakap Melayu dia senang. Ya Allah, kau bagi aku perkara yang paling baik, sebaik-baik perkara yang telah kau bagikan kepada hamba kau yang soleh. Ini makna paling mudah kita faham. Ya Allah, apa perkara yang kau telah bagikan kepada orang soleh, kau bagilah kat aku. Itu lagi senang faham. Apa yang Allah dah bagi kat orang soleh? Allah dah bagi kat orang soleh mati syahid. Terdapat mati syahid. Allah bagi kat orang soleh husnul khatimah. Allah dah bagi orang soleh Lailatul Qadar. Kita sampai sekarang tak dapat Lailatul Qadar lagi. Kita minta. Kita bukan nak apa tuan-tuan. Dunia ni dah puas. Faham? Puas tuan-tuan. Sampai kita pun tolak. Sampai kita jemu dengan makan. Betul tak? Apa nak makan? Saya tak tahu nak makan apa. Sampai bila umur dah naik, nak jalan pun malas. Betul tak? Nak duduk rumah. Mana dunia? Tapi akhirat itu tak ada puas. Nikmat yang tidak ada terhenti. Sebab dia kekal. Makan tak pernah puas. Dengan isteri tak pernah puas. Berjalan tidak pernah puas. Tak pernah puas. Ini kita puas tuan-tuan. Sampai puas. Kenapa kita puas? Sebab dunia. Baik, sebelum saya tutup tuan-tuan, malam ni saya amat berharap kepada tuan-tuan tolong ambil pamphlet madrasah. Dan tuan-tuan tolong buat kerja untuk madrasah, ambil dan tolong edar dengan kawan-kawan. Sebenarnya pamphlet ni pamphlet Ramadan. Pamphlet ni sebenarnya pamphlet Ramadan, tapi sebab saya tak kemari dah, untuk masa terdekat. Jadi kalau tuan-tuan berhajat juga untuk sama-sama dalam program Ramadan ni, ahlan bik. Sebagai serba sedikit maklumat madrasah, dah 2 tahun yang tak ada. Alhamdulillah, madrasah kita sekarang berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Pelajar kita pun 200 lebih, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Apa lagi? Sistem yang sama. Saya tak wajib apa-apa bayaran setiap bulan. Saya tak minta duit apa-apa pun. Alhamdulillah. Kemudian pelajar kita perkembangannya ada yang berada di luar negara. Antaranya yang masih ada di luar negara di South Africa, di Hadramaut Yaman, dan yang terbaru iaitu di Madrasah Temburu Indonesia. Itu perkembangan lah. Alhamdulillah, pada minggu lepas pun kita dah pasang kipas besar, giant fan dengan harga RM17,000. Itu kipas yang kedua. Kipas yang pertama kami kena tipu. Kami boleh pakai lebih kurang dalam seminggu. Harganya RM18,000. Kemudian kontraktor tak mau bertanggungjawab. Dia kata salah kami, bukan salah kipas. Alhamdulillah. Baru ni kita pasang semula. Jadi kita tengok wayar yang dipakai adalah wayar lampu tuan-tuan, 1.5 mm untuk giant fan. Dan earth pun tak ada. Jadi kami tak nak salah menyalah. Benda dunia ni sampai bila pun takkan habis. Jadi kontraktor yang baru bercakap dengan saya, Ustaz, sanggup dia tipu Ustaz? Saya kata RM18,000 tak kaya, tapi lama dekat dalam neraka Allah. Kita dalam RM18,000 berapa lama? Saya tuan-tuan sekarang madrasah, kami punya dana madrasah sebulan sekarang. Mungkin tuan-tuan dengar pun terkejut. 65 ke 70,000 sekarang. 65,000 ke 70,000 sekarang. Jadi saya tak macam almarhum. Almarhum bawa perniagaan dia, saya tak kerti berniaga. Almarhum tulis risalahnya, saya tak kerti tulis. Sebab tangan saya memang tangan tak boleh tulis. Tangan saya tak secantik almarhum, Allah tak bagi kat saya. Jadi saya pergi ceramah balik macam tu je. Alhamdulillah,
Macam mana Ustaz selesaikan? Bukan saya selesaikan. Kadang-kadang saya cerita dengan anak-anak, dengan isteri saya duduk, saya nangis. Saya kata dengan anak saya dan isteri saya, kalau Allah nak keluarkan ayah daripada kerja ni, dah lama Allah keluarkan. Tapi Allah tak keluarkan ayah lagi. Allah masih hendak ayah buat kerja ni. Lalu Allah selesaikan. 65,000 sebulan, 75,000 sebulan. Dengan tidak ada dana zakat, tidak ada apa-apa bantuan daripada mana-mana pihak. Jangan Ustaz selesaikan. Saya tak selesaikan. Dia yang selesai. Saya cukup yakin dengan Allah. Saya cukup yakin dengan dia. Alhamdulillah. Barakallah. Kalau kita nak harapkan kutipan, Masya Allah. Nak harap kutipan tuan-tuan, cecah 3,000 satu malam. Tuan-tuan pernah doa, Ya Allah, luaskan aku rezeki, besok aku boleh tolong agamamu. Kita bohong kan? Yang kita bohong tu Tuhan. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kita kan tak percaya dengan Allah. Allah kata, kalau kau bagi aku balas balik, aku ganti balik. Kau bagi aku ganti balik. Dalam Quran kata 10 hingga 700. Aku bagi balik. Aku bagi balik. Aku tak tipu. Aku bagi balik, kata Allah. Tapi kita tak percaya dengan Allah. Lepas itu saya sampai sekarang, saya tak minta apa-apa duit dengan pelajar saya. Sebab saya tahu Allah bagi balik. Saya tahu Allah bagi balik. Sebab apa Allah bagi? Kenapa Allah bagi balik? Allah dah janji. Allah dah janji Allah bagi balik. Tuan-tuan, umur madrasah sekarang 37 tahun. Sekejap kan? 37 tahun. 37 tahun, maka Allah bantu kami. Takkanlah kalau ada umur saya 37 tahun lagi akan datang, rasa tak ada kot. Sekarang dah 50, kan? Habis-habis kuat 10 tahun lagi kot, 20 tahun lagi kot lah. Ikut umur almarhum 71. 21 tahun lagi lah. Takkan 21 tahun lagi Allah tak tolong. Kita buat kerja yang sama, perkara yang sama. Masya Allah. Pasti Allah tolong. Jadi insya-Allah, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni, ada di luar nanti dengan Ismail. Tuan-tuan tolong ambil dan tolong edang dengan kawan-kawan. Dan dalam pamphlet ni ada maklumat madrasah, dan ada maklumat Ramadan. Kami mencari penyumbang dana Ramadan sehari RM200 untuk satu keluarga. Sebab keperluan Ramadan kami sebulan sehari 1,000 lebih. Jadi kenapa Ustaz minta 200? Sebab kita share-share. Kalau seorang 1,000 lebih, semua pakat lari. 1,000 lebih semua lari. Tapi Masya Allah, kita buat 200, orang ni sikit tak masalah. Jadi sama ada tuan-tuan nak pulangkan balik, kat sini ada nombor telefon, bukan nombor telefon saya, tapi nombor telefon adik saya dua-dua. Jadi tuan-tuan boleh WhatsAppkan nama-nama arwah yang ada, yang kami kosongkan dalam orang ni. Tuan-tuan tulis, kemudian sumbangan tu tuan-tuan nak back in terus pun tak ada masalah. Sebab tuan-tuan tak jumpa saya. Tuan-tuan back in kan pada nombor akaun di belakang. Kemudian nama-nama tu tuan-tuan tangkap gambar dan WhatsAppkan kepada nombor yang dekat belakang. InsyaAllah kami akan adakan tahlil dan bacaan Al-Quran 30 juzuk kepada nama-nama arwah tersebut. Sebab kita buat sistem pembahagian bacaan Al-Quran setiap malam. Itu je daripada saya. Dan kemudian saya minta doa tuan-tuan semua untuk diri saya dan untuk madrasah. Untuk diri saya tu satu je, iaitu saya setiap Ramadan Allah akan uji saya dengan sakit lah. Biasa saya akan sakit 2 minggu, saya akan baring je kat rumah. Dan sakit saya ni dah hampir 14 tahun. Jadi saya memang tak pergi hospital pun, cuma tak makan ubat pun. Kenapa Ustaz tak makan ubat? Kamu tak pergi hospital. Sebab saya dah tahu 14 hari je saya sihat. 14 hari saya lagi akan datang, saya akan sihat. Jadi tak payah makan ubat. Dah tahu dah nak sihat bila. Jadi dah 14 tahun Alhamdulillah. Saya minta tuan-tuan jangan doakan saya sihat. Tuan-tuan tolong doakan, Ya Allah jadikan Ustaz Ahmad Rizal redha dengan sakit yang kau bagi setiap tahun. Minta saya redha. Kalau saya mati pun saya tak nak hungut. Saya nak saya redha, saya nak pejam mata dengan Allah redha saya. Sebab janji Allah bagi orang redha ni besar.
radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyia rabbah, dan jadi orang yang khasyia rabbah ini syurga. Syurga. Jadi saya tak nak benda lain, saya nak syurga Tuhan. Jadi tuan-tuan tolong doa saya redha, dan tolong doa madrasah, mudah-mudahan madrasah kita akan dapat peluang lagi bantu orang lain. Selama mana kami dapat bantu semua orang dengan madrasah ini, kami dapat ajar anak orang lain, kami dapat hantar anak-anak orang lain untuk melanjutkan pelajaran mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala akhir zaman. Lepas itu, kalau ada sahabat-sahabat yang nak hantar anak-anak ke madrasah saya tak sarankan, sebab sekolah kami tak banyak mengaji, kami banyak main, kami banyak zikir, kami banyak ibadat. Sebab saya bercakap dengan anak murid saya tak lahirkan hafizul Quran. Walaupun kamu hafal 3 juzuk, tapi saya nak kamu baik. Sebab zaman ni dah akhir, zaman nak kiamat. Allah tak tengok Quran kamu, tapi Allah tengok kamu soleh atau tidak soleh. Jadilah anak yang soleh. Itu saya kuat sekarang ni supaya anak-anak pelajar saya jadi orang baik. Walaupun mereka tak baik, saya nak dia tahu macam mana hormat mak ayah, saya nak tahu macam mana dia jaga semayang, saya nak tahu macam mana dia jaga hak kawan-kawan dia. Dia pandai buat baik, jumpa orang tua bagi salam, orang susah dia boleh tolong. Kalau kau hafal Quran, kau tengok orang susah, kau tak nak tolong, Quran tu akan laknat kau, sebab dalam Quran suruh tolong orang. Saya tak nak macam tu. Yang tu yang ajak saya sebelum saya tutup mata saya balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah ya arhamar rahimin, kami mohon ke hadrah-Mu ya arhamar rahimin. Jadikanlah sakit-baki umur kami yang kami tidak tahu bilakah kami akan balik bertemu dengan Engkau ya Allah. Maka jadikanlah sakit-baki umur kami di dalam rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Kau benci kami disebabkan amalan kami yang tidak Engkau redha ya arhamar rahimin. Kami bukan tidak mahu untuk berbuat baik, tapi kami tak kuat ya Allah, maka Kau pimpinlah kami. Ya Allah, kami bukan tidak mahu untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Engkau, tapi kami tidak kuat ya Allah, maka Engkau pimpinlah kami ya arhamar rahimin. Jangan Kau tinggalkan kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mengaku ke hadrah-Mu, kami hamba-Mu yang jahat ya Allah. Kami masih tak tinggal mengumpat, kami masih lagi buruk sangka ya Allah. Kami masih lagi hati yang tidak selesai dengan kawan-kawan kami, dengan masyarakat. Kami masih ada hasad, bangga diri, sombong ya Allah. Maka Engkau elokkan kami, jadilah kami orang soleh. Agar besok kalau kami balik ya Allah, Engkau tidak azab kami dan Engkau tidak seksa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang sedar diri ya Allah. Agar kami tidak lupa seperti mana makhluk yang telah Engkau laknat, iaitu iblis. Semua yang ada pada kami Engkau bagi ya Allah. Harta yang ada pada kami Engkau bagi, umur pun Engkau bagi ya Allah, sihat pun Engkau bagi ya Allah, semua yang ada pada kami Engkau bagi ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami orang lupa ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami ya Arhamar Rahimin berlindung daripada Engkau ya Allah, daripada kelalaian yang Engkau tidak redha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang yang lupa atas nikmat, setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, salah-salah kami minta maaf, kami minta ampun, kami minta maaf, kami minta ampun ya Allah. Kan kami mengaku kami salah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, sebelum kami balik jumpa Engkau ya Arhamar Rahimin, Kau bersihkanlah kami ya Allah. Kau bersihkanlah salah kami, Kau bersihkanlah dosa kami, seperti mana orang bersihkan badan kami ya Arhamar Rahimin. Orang bersihkan badan kami, orang wangikan badan kami ya Allah. Maka Kau bersihkan diri kami, bersihkan roh kami, kerana roh kami akan menghadap Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.